Dalam video ini, kami akan menerangkan gegaran. Filem ini mengisahkan tentang raksasa pemakan manusia yang hidup di bawah tanah dan mula mengganas semua penduduk di kota kesempurnaan. Adakah penduduk akan terselamat daripada serangan maut ini? Mari kita ketahui dalam gegaran. Famous mengisahkan dua sahabat baik bernama Val dan Earl, yang tinggal di Perfection, sebuah anak kecil bandar di tengah-tengah padang pasir Nevada. Hanya terdapat satu jalan masuk dari dan ke bandar kerana keterpencilan kawasan itu. Val dan Earl bekerja-kerja ganjil setiap hari dan memperoleh gaji dengan membantu penduduk. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan seorang wanita berdiri di tepi jalan. Mereka berhenti dan memberi salam wanita, yang memperkenalkan dirinya sebagai Rhonda. Rhonda ialah pelajar yang sedang menyelidik aktiviti gempa bumi yang berlaku di kawasan tersebut. Rhonda bertanya kepada mereka tentang tapak pelombongan atau penggerudian minyak di Perfection City dan kawasan sekitar kerana dia menerima isyarat getaran bumi yang luar biasa dari bawah tanah. Tetapi Earl berkata bahawa tiada pelombongan atau minyak yang menggerudi di sekitar kawasan bandar kerana kawasan itu sudah mati kawasan. Selepas itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Rhonda dan segera pergi. Apabila dia tiba di kafilah itu, Val memutuskan untuk merayau keluar bandar. Dia kemudian memujuk Earl untuk ikut bersamanya meninggalkan bandar itu dan mencuba nasib mereka di tempat lain. Earl bersetuju, dan kedua-dua rakan itu segera mengemas barang mereka masuk ke dalam kereta dan bersedia untuk pergi. Baru sahaja memulakan perjalanan mereka, mereka melihat seseorang yang berada di atas menara kuasa. Val mengenali orang itu, dia ialah Edgar, yang juga penduduk Perfection City. Mereka kemudian memberhentikan kereta dan cuba menghubungi Edgar agar lelaki itu turun ke bawah. Mereka fikir Edgar mabuk dan naik ke sana. Tetapi Edgar nampaknya tidak berganjak langsung, walaupun dipanggil ramai kali. Tidak tahan meninggalkan rakan mereka dalam panas terik, Val memanjat menara elektrik untuk memeriksa keadaannya. Val terkejut selepas mengetahui bahawa Edgar, yang masih memegangnya pistol telah mati. Mereka kemudian memunggahnya dari menara kuasa dan terus pulang ke bandar. Selepas membuat diagnosis, Dr. Jim mendedahkan bahawa Edgar meninggal dunia akibat dehidrasi yang teruk. Berkemungkinan dia telah berada di puncak menara selama 3 atau 4 hari, dan atas sebab tertentu, dia terlalu takut untuk. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Untuk turun. Tidak berasa pelik tentang punca kematian rakan mereka, Val dan Earl kembali untuk meneruskan perjalanan mereka ke bandar Bixby. Namun, tidak lama selepas mereka memandu, mereka sekali lagi menemui keanehan apabila melalui ladang salah seorang penduduk bandar bernama Fred. Kedua-dua rakan itu sangat terkejut melihat situasi di ladang Fred, yang telah berlaku telah musnah, dan semua ternakannya telah disembelih. Mereka kemudian mencari di mana daripada Fred, tetapi Fred tidak ditemui di mana-mana. Sehingga akhirnya, Val menjumpai topi tergeletak di atas tanah. Kerana ingin tahu, dia mengambil topi itu. Tiba-tiba, mereka terkejut selepas mengetahui perkara itu mayat Fred dikebumikan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Val dan Earl segera panik dan kembali ke bandar untuk memberi amaran kepada penduduk tentang bahaya yang mengintai di bandar mereka. Mereka fikir bahawa seorang pembunuh bersiri sedang berkeliaran di bandar mereka. Mereka bertemu dengan dua pekerja binaan yang melakukan kerja di tepi jalan. Kedua-duanya kemudian memberi amaran kepada pekerja pembinaan bahawa ada seorang pembunuh berdarah dingin yang berkeliaran di kawasan itu dan menasihati mereka supaya segera melarikan diri ke tempat yang selamat. Tetapi amaran mereka nampaknya tidak diendahkan oleh pekerja dan mereka terus menggerudi jalan. Selepas mereka pergi, salah seorang pekerja yang sedang menggerudi tanah tiba-tiba dikejutkan rupa cecair berwarna darah daripada gerudi yang dia lakukan. Selepas itu, dia ditarik oleh sesuatu dengan cepat dan akhirnya hilang di sebalik bukit berbatu. Sementara itu, Val dan Earl, yang telah tiba semula di bandar Perfection, memasuki kedai milik rakan mereka yang bernama Walter. Val kemudian menggunakan telefon untuk melaporkan kejadian ngeri yang berlaku kepada Fred. Walau bagaimanapun, talian telefon ternyata terputus. Mereka kemudian tidak mempunyai pilihan lain selain pergi bandar untuk mendapatkan bantuan ke bandar terdekat.
Tetapi sekali lagi, perjalanan mereka dilanda halangan kerana satu-satunya jalan masuk ke dan dari kota Perfection telah dilitupi runtuhan batu besar, betul-betul di lokasi pekerja binaan yang telah menggerudi jalan. Val dan Earl kemudian keluar dari kereta untuk memeriksa keadaan dan mencari di mana pekerja itu berada. Tetapi mereka mendapati tiada sesiapa di situ dan hanya menemui topi keledar yang digunakan oleh salah seorang pekerja berlumuran darah. Melihat ini, mereka berlari ketakutan dan masuk ke dalam kereta. Semasa mengundurkan keretanya, Val secara tidak sengaja merempuh beting pasir. Dia cuba menghidupkan kereta tetapi ia tidak bergerak walau seinci, seolah-olah sesuatu yang besar sedang menahan kereta mereka. Selepas mencuba beberapa kali, Val akhirnya berjaya menaikkan kenderaannya dan memandu pulang ke bandar. Tiba di bandar, mereka hanya tidak menyedari bahawa ada sesuatu tersangkut di bawah kereta mereka. Rakan mereka, Bert, segera menghampiri dan memeriksa objek itu dan menganggapnya bahagian badan ular gergasi. Selepas mendengar penerangan Bert, Val, Earl dan yang lain daripada penduduk bandar terdiam dan kelihatan sangat takut dengan bahaya yang mengancam keselamatan seluruh bandar kesempurnaan. Pada waktu malam, Dr. Jim dan isterinya menikmati saat itu sendirian di bawah langit malam yang bertaburan bintang. Tiba-tiba elektrik dalam karavan mereka padam, menyebabkan ia menjadi hitam pekat. Jim kemudian pergi untuk memeriksa penjana elektriknya. Tetapi penjana telah hilang dari tempatnya seolah-olah tertimbus di dalam tanah. Jim dan isterinya sangat terkejut bahawa penjana sebesar itu boleh tertimbus di dalam tanah. Kemudian tiba-tiba penjana elektrik meletup dari tanah. Mereka ketakutan dan serta-merta pergi dari situ. Tetapi seekor raksasa gergasi menangkap Jim dan menariknya ke tanah. Isteri Jim kemudian cuba menyelamatkan dirinya dengan masuk ke dalam kereta. Malangnya, dia secara tidak sengaja menghidupkan radio dengan kelantangan yang sangat kuat, dan serta-merta keretanya ditelan ke dalam tanah. Sementara itu, di bandar, Val dan Earl mengadakan pertemuan dengan penduduk untuk memikirkan cara lain keluar dari bandar Perfection kerana runtuhan salji batu telah menghalang satu-satunya jalan masuk. Mereka juga tidak mempunyai kenderaan yang boleh melalui bukit berbatu curam di padang pasir. Salah seorang penduduk bernama Miguel mencadangkan Val dan Earl menunggang kuda untuk pergi ke bandar seterusnya. Keesokan paginya, Val dan Earl terus menuju ke Bixby, iaitu bandar terdekat. Sejak laluan mereka adalah sejajar dengan rumah Dr. Jim, mereka memutuskan untuk singgah dan memeriksa mereka. Tetapi apabila mereka tiba di sana, mereka tidak dapat menemui Dr. Jim dan isterinya di mana-mana sahaja. Val kemudian mendengar bunyi radio dan cuba mencari sumber bunyi. Ternyata bunyi radio itu datang dari kereta Dr. Jim yang telah tertimbus dalam tanah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, kuda yang ditunggangi Val dan Earl kelihatan tertekan dan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengancam nyawa mereka. Mereka menghadapi kesukaran untuk menjinakkan kuda mereka dan akhirnya berakhir jatuh ke tanah. Tidak lama selepas itu, raksasa dahsyat yang telah mengganas penduduk bandar untuk sekian lama keluar dari tanah dan memakan kuda mereka. Val pantas menembak raksasa itu. Tiba-tiba, tanah terbelah menjadi dua, dan raksasa-raksasa itu mendedahkan bentuk sebenar. Tanpa berfikir, mereka segera melarikan diri dengan sekuat tenaga daripada raksasa itu. Val mempunyai idea yang bernas. Mereka sengaja berlari ke dalam terusan yang diperbuat daripada konkrit, dan melompat ke dalamnya. Seperti yang mereka jangkakan, makhluk gergasi itu serta-merta menemui penghujungnya kerana ia terhempas ke dinding konkrit tebal. Mereka berjaya bertahan. Kedua-dua lelaki itu kemudian terkejut dengan penampilan Ronda, yang meneliti kawasan tersebut. Ronda kemudian memeriksa mayat raksasa gergasi yang mengejar mereka. Dia membuat kesimpulan bahawa raksasa gergasi ini tidak mempunyai mata, dan mereka memburu melalui bunyi. Val dan Earl berasa bangga kerana mereka telah membunuh raksasa gergasi yang telah mengganas penduduk bandar. Tetapi Ronda kemudian menunjukkan hasil ujian penderia gempa bumi yang dia tanam pelbagai lokasi menunjukkan 4 aktiviti gegaran bumi yang luar biasa di bawah tanah. Maknanya masih ada 3 raksasa gergasi hidup. Val, Earl dan Ronda kembali ke bandar secepat mungkin. Tetapi raksasa mengikuti mereka. Salah satu raksasa tertarik dengan bunyi permainan Mindy dan cuba menyerang gadis itu, tetapi Val berjaya menyelamatkannya. Val dan yang lain kemudian memasuki Walter kedai.
Mereka menyeru semua rakyat agar tidak membuat sebarang bunyi yang boleh menarik perhatian raksasa gergasi itu. Tetapi tiba-tiba, mesin layan diri Walter mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Serta-merta, raksasa gergasi itu muncul dari tanah dan membahamnya hidup-hidup betul-betul di hadapan mereka. Val Earl dan seluruh penduduk bandar yang masih hidup segera pergi ke rumah itu bumbung untuk menyelamatkan diri. Val kemudian menelefon Bert untuk meminta bantuan untuk mengalih perhatian raksasa gergasi itu. Isteri Bert kemudian memulakan mesin pembersih peluru untuk memikat raksasa gergasi ke dalam rumah mereka. Bert dan isterinya telah bersedia dengan berpuluh-puluh senjata api dan peluru untuk membunuh raksasa gergasi itu. Mereka juga berjaya membunuh seekor raksasa gergasi. Val kemudian mencari jalan untuk memindahkan mangsa yang masih hidup penduduk bandar dari atas bumbung. Dia memutuskan untuk menggunakan traktor lamanya kerana ia agak berat, dan raksasa akan menghadapi kesukaran untuk menumbangkannya. Selepas memindahkan semua penduduk, mereka mengambil Bert dan isterinya yang sedang menyediakan senjata dan bom untuk membunuh raksasa yang tinggal. Tetapi rancangan Val tidak berjalan lancar seperti yang dia fikirkan. Raksasa gergasi mengalami kesukaran untuk menumbangkan traktor super berat itu, tetapi mereka cukup bijak untuk memasang perangkap tanah sehingga traktor terbalik dan semua orang di atasnya jatuh ke tanah. Semua orang segera berlari ke arah batu besar itu dan memanjat ke atasnya. Semua orang memandang terdesak kerana mereka terperangkap dikelilingi oleh raksasa gergasi. Tetapi kemudian Earl mendapat idea untuk melontar batu di tempat tertentu. Sementara itu, Bert mula menyediakan bom dan alat pelekatnya mereka kepada tali. Apabila raksasa itu muncul, dia kemudian melemparkan dinamitnya ke arah raksasa gergasi itu. Rancangan Earl berjaya. Salah satu raksasa memakan dinamit itu, dan badannya meletup berkeping-keping. Kini hanya tinggal satu raksasa gergasi. Val kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan teknik yang sama. Dia melontar batu untuk mengumpan raksasa itu keluar dan kemudian membaling dinamit dan menariknya perlahan-lahan. Val gembira apabila raksasa gergasi terakhir menelan dinamitnya. Tetapi raksasa itu memuntahkan kembali dinamit ke batu yang mereka berlindung. Tiba-tiba, semua orang segera berlari ke semua arah untuk menyelamatkan diri daripada letupan itu. Val Earl dan Rhonda ternyata berlari ke kawasan tandus yang agak jauh dari batu. Mereka bertiga juga sangat berhati-hati untuk tidak membuat bunyi dan pergerakan yang boleh menarik perhatian raksasa gergasi itu. Tetapi raksasa gergasi itu telah mengepung Val Earl dan juga Rhonda. Val memegang dinamit dan cuba membunuh raksasa itu. Tetapi dia tidak mempunyai jodoh. Rhonda ialah orang yang memegang pemeti api, tetapi dia berdiri agak jauh dari Val. Val kemudian mendapat idea. Dia berlari sepantas mungkin dari pengejaran raksasa itu. Earl dan Rhonda kemudian mengikut Val dan berlari sepantas mungkin. Rhonda memberikan pemeti api kepada Val dan dia berjaya menyalakan dinamit itu. Val kemudian melemparkan dinamit ke arah raksasa gergasi itu. Malangnya, arah lontaran tidak betul, jadi dinamit itu meletup dengan sia-sia. Val tidak kehabisan idea. Dia menyedari bahawa dia sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Earl dan Rhonda telah pun melarikan diri ke seberang apabila raksasa gergasi itu semakin menghampiri mereka. Tetapi Val masih berdiri di situ, menunggu saat yang sesuai sebelum dia akhirnya melompat, dan raksasa gergasi itu jatuh ke dalam jurang dan mati serta-merta. 4 raksasa gergasi yang mengganas penduduk kota Perfection telah mati. Penduduk bandar yang masih hidup kembali ke kehidupan masing-masing. Val dan Earl meneruskan rancangan mereka untuk berpindah ke bandar Bixby, dan filem itu tamat. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.